Alhamdulillah kita dapat bertemu pagi ini di Darul Ta'lim. Saya teringat selalu tuan-tuan guru dia akan sebut bagaimana nak mengatasi masalah dalam masyarakat. Satu je jalannya, iaitu dengan mendirikan madrasah ataupun pondok. Kerana bila ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah masyarakat, kita nak fikir masalah masyarakat tu apa point dia, ibu dia yang kita nak buat. Itu kita perlu kepada tempat pengajian. Jadi selain daripada kita ada masjid, kita ada surau, dan kita disuburkan pula dengan kehadiran atau wujudnya Darul Ta'lim ni. Jadi tahniahlah kepada Jaulah Umi Abi atas usaha yang dibuat ni. Mudah-mudahan usaha yang dibuat ni dengan sumbangan kita pula sebagai orang yang datang untuk memenuhi kuliah-kuliah dekat sini, mengikut masa yang kita adalah, kemampuan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita yang berpanjangan dunia sampai akhirat. Di dunia kita selamat. Pasal apa dunia kita selamat? Sebab dah ada panduan, ada jalan, ada ilmu nak menyuluh kita. Dan di akhirat besok kita selamat itu asbab majlis ilmu. Walaupun saya sedar saya tu bukan orang yang layak sebenarnya untuk menyampaikan ilmu, sebab kalau kita lihat kepada sejarah hidup salafus salih, orang-orang yang memang taqarrub ila Allah, mereka ni ialah orang yang hebat-hebat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kita ni duduk atas dasar balighu ani walau ayat. Hendaklah kamu sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tempat sana pun tak tenggelam, lama esok dia tenggelam. Lepas tu dengan sejuk, dengan aircon, dengan kipas, dengan selesa. Subhanallah. Jadi memang semua orang nak ambil bahagian. Ada orang dia ambil bahagian, dia nak bagi sumbang kat sini, nak sumbang kat sana. Sumbang untuk makan, minum dan sebagainya. Semua ni insya-Allah dia merupakan amalan yang berpanjangan. InsyaAllah. Dengan orang ni buat berniaga pun. Kalau kita berniaga di sana, kan, apa-apa pun semua tu untuk kita punya keuntungan kita di akhirat pula. Amin, insya-Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ni dan insya-Allah setiap Isnin minggu kedua lah, insya-Allah, kalau tak ada apa halangan, insya-Allah, kan. Jadi Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni, dia ni kalau nak faham di sini, umur dia 4 tahun, Allah uji dia dengan dia sudah tidak dapat melihat. Di masa tu dia masa tu zaman penyakit cacar, kan. Sebab itu maka dia buta. Ini adalah ulama buta sebenarnya. Ulama buta. Sebab tu kalau kita tengok keadaan kita ni, bila kita beramal, termasuk bila kita mengaji ni, setiap kali kita buat kebaikan, maka Allah masukkan titik cahaya dalam hati kita. Setiap kali kebaikan kita buat, walaupun kebaikan tu besar zarah sekalipun, Allah bagi cahaya dalam hati kita. Macam mana kita faham kalau cahaya ni? Kalau cahaya ni, kalau banyak titik-titik cahaya dalam hati kita, maka dia akan menunjuk jalan. Hati kita ni, kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana kita akan dapat mengenal kebenaran, kita akan dapat mengenal Allah, kita akan dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya perasaan ni akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Kita mengenal akhirat. Kita faham tempat tuju kita. Bila hati kita bercahaya. Jadi nak bercahaya hati itu, jalannya ialah antaranya ialah kita duduk dalam majlis ilmu. Kemudian bila kita berbuat dosa, setiap kali dosa kita buat, maka berlaku satu titik hitam di sana. Titik hitam ni lah yang kita bimbang, sebab titik hitam ni bila bertambah banyak lagi dan lagi, dia akan menyebabkan hati kita buta. Hati kita gelap, mata hati kita tak dapat melihat lagi. Bila mata hati kita tak dapat melihat lagi, bermakna apa? Hati kita jadi keras, hati kita menjadi buta, tak dapat melihat kebenaran meskipun kebenaran di depan mata. Kita tak dapat beramal meskipun ilmu itu ada di depan mata kita. Meskipun kita mempunyai ilmu di dada, kerana hati yang buta, jadi kita tak boleh bawa ilmu dalam kehidupan kita. Kita tak boleh nak menghayati ilmu dalam kehidupan kita. Apatah lagi nak disampaikan tentang Imam Habib Abdullah ni, walaupun dia buta, tapi bayangkan antara terkenalnya ulama ni ialah dia banyak mengarang kitab. Dan bayangkan macam mana ulama yang buta mengarang kitab. Macam mana celiknya hati dia, sebab kerana dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak heranlah dia menjadi aulia. Ada orang yang dia rasa pelik. Takkanlah dia kata Imam Abdullah ni dia seorang buta boleh tulis kitab, kan?
Televisi kita dia macam tak macam iyalah kan. Fikiran manusia tidak tengok macam mana alimnya dia ni. Jadi satu masa dia pergi rumah dia ziarah imam ni. Ada satu orang ni dia ziarah Imam Abdullah Al-Haddad ni. Maka bila dia ziarah, maka dia jamu minum air kan. Bila minum air, sebenarnya air tu dah dimasuki lalat yang tidak disedari oleh tetamu yang celik mata. Jadi bila dia nak minum, Imam Abdullah yang buta dia kata, jangan minum, ada lalat dalam air tu. Subhanallah. Baru dia tahu memang alim ulama ni. Walaupun dia buta bukan buta sama-sama, buta sungguh. Tapi dia pula yang boleh nampak lalat dalam air tu, dalam air minuman. Orang yang celik mata tak nampak. Imam Abdullah ni seorang yang tawaduk. Pernah berlaku satu masa, satu orang ni dia suruh anak dia pergi asah pisau lah macam tu lah kan. Sebab nak raya korban kan, nak perlu pisau, parang ke apa benda yang tajam-tajam. Dia kata dekat anak dia, kau pergi asah pisau ni. Kalau kau pergi asah pisau ni, sebenarnya kedai tu di bawah dia, dekatnya. Jadi anak ni dia faham Al-Haddad tu ialah Imam Abdullah Al-Haddad. Dia bukan faham tukang pisau ni. Ini ulama ini pergi, anak dia pergi ke sana. Anak dia pergi ke rumah Imam Al-Habib Abdullah ni. Cuma di situ sebab orang panggil Al-Haddad tu ialah imam ni. Sebenarnya bapak dia masukkan, suruh bersihkan, atau suruh tajamkan pisau tu. Dia pun pergi. Dia pun hantar. Bila dia hantar, imam dia tengok, pasal apa dia suruh aku? Tapi dia tak tolak pula, dia terima je. Tak apalah, tapi dia kata kamu balik dulu, makan masa lah sikit. Makan masa. Dia tak kata pula aku bukan. Kalau kita tentu kita beritahu, aku hangnya aku ni tukang asah pisau ke. Kan? Dia tak cakap macam tu. Tapi dia kata, tak apa, balik dulu, makan masa sikit lah, balik. Budak ni balik lah. Bila budak ni balik, yang imam ni suruh lah membantu anak murid dia kan, pergi bawa ke kedai. Jadi bila kita bawa ke kedai pula, untuk asah pisau ni, tentulah makan masa yang lama. Tak salah saya 2 hari ke, 2 atau 3 hari. Makan masa. Jadi bila anak ni balik, dah cukup masa, ayah kata mana pisau? Tak siap lagi, lambat sikit. Tunggu kan. Tunggu sampai masanya ayah kata pergi ambil. Jadi ayah dia faham bila anak dia ambil, tentulah cepat sebab di bawah. Sebab sebelum tu ayah dia fikir mungkin lambat tu, makan masa ialah mungkin ramai orang suruh upah kan. Bila ramai orang minta upah ni, makan masa lah sikit kot kan. Dia ingat macam tu. Dia sangka baik lah kan. Tapi bila suruh ambil pula, dia turun anak ni, tak naik-naik. Lama sangat. Memanglah lama sebab anak ni dia kena pergi di rumah Al-Habib ni. Jauh kan. Jadi bila balik dia tanya anak, kenapa lama sangat? Kedai kat bawah saja kan. Dia kata dia pergi rumah tu. Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni. Allah kata, itu rumah tuan guru kita. Dia kata, Allah kamu ni buat pasal. Dia pun pergi baliklah cari. Nak minta maaf. Nampak mana budaya di sana ni memang bagus. Sebab tu Tarim ni dikira sebagai kota para wali kan. Dia orang di sana, orang biasa dia pun macam kita tengok perangai dia perangai wali kan. Apatah lagi lah para ulama dia kan, masya-Allah. Nak minta maaf ni, pergi balik turut jari tuan guru ni minta maaf. Minta maaf jadi tuan guru, tak apa, tak ada masalah dia kata. Aku dah tolong hantar, tak ada masalah. Dengan pesanan jangan kamu marah anak kamu.